Sean Great ialah seorang pembunuh bersiri dari Amerika Syarikat, kini dalam proses menunggu pelaksanaan hukuman mati kerana membunuh 5 wanita di utara Ohio antara tahun 2006 hingga 2016. Dia ditangkap pada September 2016 selepas seorang wanita yang diculiknya berjaya menghubungi talian kecemasan 911. Rakaman yang akan anda dengar ini adalah salah satu panggilan kecemasan paling tegang yang pernah direkodkan. 911, what is the address to your emergency? By the Street Laundromat. What is it? Fourth Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Pada 13 September 2016, sekitar jam 6.47 pagi, polis menerima satu panggilan daripada seorang wanita yang tidak dikenali, dirujuk sebagai Jendo. Wanita berkenaan boleh didengar bercakap secara perlahan sambil berkata dia telah diculik dan diikat. Hanya beberapa kaki dari penculiknya yang sedang tidur. Dengan suara yang hampir tidak kedengaran, dia cuba menggambarkan lelaki yang menahannya serta lokasi tempat dia dikurung. Where's she at now? Asleep. Where's she sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the Laundry Street. And it's in one of those houses. What color's the house? Yellow. Please hurry. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. Does he have a weapon? He's got a taser. Are you injured? A little. Where did he take you from? My apartment. I was walking with him. You were walking with him? Where were you walking to? I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. So are you tied up now? Well, yeah, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Oh, shit. I woke him up. You just set the phone down. Ketika operator cuba membantu Jane melarikan diri, Jane secara tidak sengaja terlanggar taser, iaitu sejenis alat renjatan elektrik milik Great. Jane kini hanya beberapa minit sahaja lagi daripada menjadi mangsa ke-6 pembunuh bersiri itu kerana bunyi taser itu membuatkan Great terjaga dari tidurnya. Great bangun dan duduk di atas katil sambil memandang ke arah lantai seolah-olah cuba memahami apa yang baru berlaku. Nafas Jane terasa terhenti. Namun beberapa saat kemudian, Great kembali berbaring dan tidur semula, tidak menyedari bahawa mangsanya sedang berhubung dengan polis. Are you still there? I'm a stalker. What? I'm a stalker. Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. Can you get out of the house? It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. She's at the door on the right side of the house. She got out of the bedroom. Is there a window there? Yeah, I'm looking out and they tell me to come back. She said, Hurry. she said to hurry up and come back. Yeah, they can see me if they come locked. to it. The door is locked. Come on, hurry up, get out here. Where is he? Bedroom sleeping. Still sleeping? Yeah.
Okay, they have her. One armed. Unarmed? Yeah. Right now. Do it. Don't do it. No, if you can't be in there, here, cover yourself up. Tell me what happened. What happened? Detik penyelamatan Jane dan penahanan Sean Great kedengaran jelas dalam rakaman itu. Great ditemui masih tidur ketika polis melakukan serbuan. Dia kemudian dibangunkan dan terus ditahan. Jane terselamat daripada pengalaman ngeri itu, namun kesannya kekal menghantui dirinya seumur hidup. Untuk mengenali siapa Sean Great, kita perlu kembali ke masa silamnya. And she kind of just like whacked my hands and like started flipping out and stuff like that to the point where I had to just like grab her and I just would lean forward and just press, you know what I mean? Okay. Sean Michael Great dilahirkan dan dibesarkan di Marion, Ohio. Dia digambarkan sebagai seorang yang karismatik serta mempunyai penampilan yang menarik. Namun sejak usia muda lagi, dia sudah menunjukkan kecenderungan kepada tingkah laku ganas dan kawalan emosi yang tidak stabil. Pada usia 18 tahun, dia pernah ditahan kerana mencekik teman wanitanya sendiri. Beberapa tahun kemudian, dia sekali lagi ditahan selepas memecah masuk ke rumah teman wanitanya yang berusia 17 tahun dan menyerangnya. Hanya 8 bulan selepas itu, dia kembali lagi ke rumah yang sama. Namun kali ini, lebih berbahaya. Dia menyelinap masuk dan bersembunyi di dalamnya sambil memegang sebilah pisau pemotong daging, menunggu peluang untuk menyerang. Walaupun begitu, di luar semua itu, dia masih mampu kelihatan normal di mata orang lain. Sikapnya yang mudah bergaul dan personaliti yang meyakinkan membolehkannya menjalani kehidupan seperti biasa, sehingga ramai yang tidak menyedari sisi gelap yang sebenarnya tersembunyi di belakangnya. Great mempunyai 3 orang anak dengan 3 wanita yang berbeza. Bekas istrinya, Amber Nicole Bowman, pernah menggambarkan Great sebagai seorang yang bersifat mengawal, cemburu dan agresif. Menjelang usia pertengahan 20-an, Great kemudian menjalin hubungan dengan Christina Hildreth. Namun seperti hubungan sebelumnya, keadaan itu tidak bertahan lama. Sean mula menunjukkan sisi sebenar dirinya. Violent with you? Yes. In what way? He broke my hand, blacked my eye, strangled me, tied me up. Hubungan itu turut berakhir dengan penderaan fizikal. Akhirnya Sean Great menetap di Mansfield, Ohio. Kehidupannya berpindah dari seorang wanita ke wanita lain. Dan di sinilah dia bertemu 2 mangsa pertamanya, Rebecca Lacey dan Candice Cunningham. Mayat Rebecca ditemui pada Mac 2015. Pada awalnya, kematiannya diklasifikasikan sebagai overdosis dadah. Namun kemudian Great mengaku bersalah atas kematiannya. Candice pula pernah tinggal bersama Great di Mansfield sebelum dia hilang tanpa jejak. Hanya selepas Great ditahan pada tahun 2016, barulah dia membawa polis ke lokasi di mana mayat Candice ditemui di belakang sebuah rumah di Richland County. Namun kekejaman Great belum mencapai kemuncaknya. Mangsa terakhirnya, wanita yang anda dengar dalam panggilan tadi. Jane Doe bertemu Great di kawasan kediamannya. Perlahan-lahan, Great memperdaya dan mendapatkan kepercayaannya terlebih dahulu sebelum menahannya secara paksa di sebuah rumah terbiak di Ashland, Ohio. Pada malam pertama, Great berada bersama Jane hampir sepanjang masa, langsung tidak memberi peluang untuk Jane melarikan diri. Seiring masa berlalu, Great akhirnya tertidur. Telefon miliknya berada sangat dekat dengannya, berbunyi tanpa henti. Namun dia tenggelam dalam tidur yang lena. Pada saat itulah Jane mengambil peluang. Dengan tubuh yang masih terikat separuh, dia perlahan-lahan mencapai telefon itu, lalu mendial 911. Itulah permulaan panggilan yang anda dengar tadi, panggilan yang membawa kepada penahanan Great. That thunderous applause in the courtroom as the judge sentenced Sean Great to death by lethal injection. Thanks for joining. Great kini masih berada di penjara di Ohio dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018. Namun sehingga kini, hukuman itu belum dilaksanakan
kerana proses rayuan yang masih berjalan di mahkamah. I'm Plasma Master Dawn. Welcome to my channel. I do vlogs. I also do an occasional rap video and collabs, and I've been doing cover songs. I will take requests within reason. Again, welcome to my channel. Kisah ini melibatkan seorang pesara warga emas yang menjadi bintang YouTube di lewat usianya. Salurannya dianggap sebagai salah satu sudut paling positif di YouTube untuk lari seketika dari dunia luar, terutama ketika pandemik melanda. Namun dunia internet tidak tahu lelaki ini sebenarnya menyimpan satu rahsia kotor. Yeah, he's my baby. A big baby, but he's a baby. Kenali Plasma Master Dawn, seorang bekas pekerja pemotong plasma yang menyertai YouTube pada tahun 2012. Kontennya sederhana, dia merekam dirinya berjalan di taman atau sekadar duduk di rumah bercakap di hadapan kamera. Oh, okay, you're gonna mark your territory. I got news for you. This isn't your territory. That is my webcam. It's a tech webcam. There's another picture of, that is Seth Green, which he also signed. Namun apa yang menjadikan Dawn dikenali adalah lagu rap yang dihasilkannya di bawah nama samaran Grandpa Dope. 68 years, still as humble as ever, killing the beat of passion, no matter what the weather. Age is just a number, nothing in this world will stop my hunger. Ask what was on TV, watch Chris Angel, mind free. Lights turned down low. Selain lagu rap, Dawn juga sering membawakan cover lagu daripada pelbagai genre. Dari situ Dawn perlahan-lahan mula membina satu fanbase kecil, satu kelompok yang setia yang sering kembali menonton gelagatnya. Here we go, Niners, here we go. San Fran's going to the Super Bowl. Oh yeah. Salah satu sifat menarik Dawn adalah cara dia menghargai penontonnya. Dia sering memberi shout-out dan menyebut nama peminat dalam videonya. Malah dia membuat slideshow yang memaparkan wajah dan nama subscriber baru. Pada beberapa kesempatan, Dawn meminta penontonnya untuk menghantar maklumat peribadi. Semuanya supaya dia boleh postkan autograf kepada mereka. This is the picture that you'll get. Here's what you gotta do. Just leave your name and full address in a private message to me here on YouTube, and I'll mail you one. Dan juga berhubung secara pribadi dengan peminatnya melalui panggilan Skype, malah membuat persembahan rap secara live. Alex, my friend from the UK, he's okay. Talk to him on Skype almost every day. He's a cool guy, likes to rap. Dawn suka mengekalkan hubungan rapat dengan peminatnya. Dia sering berkongsi kisah hidupnya, termasuk masalah kesihatan jangka panjang yang kadang-kadang memaksanya dimasukkan ke hospital. Excuse me. I just got released from the hospital today. And as you can see, I'm wearing oxygen. Secara keseluruhannya, lelaki ini kelihatan seperti seseorang yang tidak menjalani hidup yang mudah, dan YouTube menjadi satu-satunya perkara yang membuatkan dia terus bertahan. Sukar untuk tidak rasa simpati, kerana bagi Dawn, YouTube adalah segalanya, satu-satunya sumber kegembiraan dalam hidupnya. And we begin tonight with new developments in the coronavirus emergency in America and around the world. Pada tahun 2020, ketika dunia sedang bergelut dengan pandemik COVID-19, Dawn mengambil peluang menghasilkan kontennya dalam jumlah yang banyak. Love you. Beberapa cover lagunya mula menjadi viral, terutamanya cover lagu dari Joji, Slow, Dancing in the Dark yang mencecah lebih 2.8 juta tontonan.
I can't compete. You looked at me like I was someone else. Apa yang pada mulanya hanyalah sebuah saluran kecil dengan kurang daripada 1,000 subscriber, kini menjadi sebuah saluran besar dengan lebih 400,000 subscriber. Ramai merasakan Don memang layak menerima semua perhatian itu. Sekilas pandang pada ruangan komentarnya menunjukkan betapa komuniti YouTube ketika itu benar-benar menghargainya. Tapi sayangnya, penghormatan terhadap Don itu tidak bertahan lama kerana perhatian yang semakin besar terhadap salurannya membawa kepada penelitian yang lebih mendalam dan akhirnya membongkar satu rahsia. Pada 10 Oktober 2020, satu thread dimuat ke sebuah forum di Reddit. Menurut hantaran itu, Plasma Mastodon adalah seorang pesalah seks yang baru didaftarkan. Bukti yang disertakan terdiri daripada 2 gambar. Gambar pertama menunjukkan saluran YouTube Don lengkap dengan beberapa thumbnail wajahnya. Gambar kedua pula diambil daripada daftar pesalah seks negeri Ohio. Dalam rekod itu, terdapat gambar mugshot seorang lelaki yang kelihatan sangat dikenali bernama Denzel Edward Owens. Menurut rekod itu, lelaki ini disabitkan kesalahan sexual imposition, iaitu satu kesalahan ringan yang merujuk kepada tindakan melakukan sentuhan seksual tanpa persetujuan. Rekod itu turut menyatakan bahawa mangsa adalah seorang remaja lelaki. Lebih mengejutkan, kejadian itu berlaku pada April 2019. Jika lelaki dalam rekod itu benar-benar Plasma Mastodon, ini bermakna dia telah melakukan satu jenayah seksual pada masa yang sama saluran YouTube-nya sedang meningkat naik. Dia sebenarnya menyimpan satu sisi gelap yang langsung tidak diketahui oleh penontonnya. Laporan berita pada waktu itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jenayah yang dilakukannya. Menurut laporan, lelaki bernama Denzel Edward Owens ini didakwa atas kesalahan meraba kemaluan seorang lelaki lain. Satu laporan lain pada Ogos 2019 pula memperincikan hukumannya. Dia didenda sebanyak $200, dikira telah menjalani 1 hari hukuman penjara dan perlu menjalani 30 jam khidmat komuniti. Pendedahan di forum Reddit itu jelas menjadi satu berita yang mengejutkan kerana maklumat daripada daftar pesalah seks itu sendiri semakin menguatkan kesimpulan bahawa Plasma Mastodon dan Denzel Owens adalah orang yang sama. Dalam beberapa video, Don sendiri pernah menggunakan nama Denzel Owens Jr. Itu sahaja sudah cukup mencurigakan. Selain itu, rekod pesalah seks menyenaraikan tarikh lahirnya sebagai 10 September 1947 dan tarikh yang sama juga tertera di profil saluran YouTube-nya. Dan satu lagi butiran, rekod tersebut menyenaraikan kenderaannya sebagai bike senteri putih tahun 2005 dan Don pernah memuat naik video memaparkan kereta yang sama. Good morning, YouTube. I've had a few requests on making a video of my car. This is a 2005 Buick Century Custom. Tiada lagi keraguan, Plasma Mastodon dan Denzel Edward Owens Jr. adalah orang yang sama. Sounds like someone could use a cookie. Have a cookie, bro. Calm yourself. Chocolate chip and peanut butter. Seorang warga emas yang kelihatan tidak berbahaya ini didakwa pernah meraba kemaluan seorang remaja lelaki. Pada masa yang sama, dia meminta nama dan alamat penuh penontonnya untuk mengantar autograf dan berhubung secara peribadi melalui Skype dengan peminat lelaki yang lebih muda. Alex, my friend from the UK, he's okay. Talk to him on Skype almost every day. Just leave your name and full address in a private message to me here. YouTube subscribers have visited me. You're welcome to visit if you want to. Killing the beat of passion, no matter what the weather. Age is just a number. Age is just a number. Age is just a number. Selepas rahsia Don terbongkar, ruangan komennya dibanjiri kecaman daripada orang ramai. Namun terdapat satu komen yang mengganggu perhatian. Saya harap dia jadi datuk saya. Saya tak kisah jika disentuh sekali-sekala. Lebih mengejutkan, komen itu telah disukai oleh Don sendiri. Have a cookie, bro. Calm yourself. Walaupun tiada undang-undang yang melarang dia mengendalikan saluran YouTube, pandangan orang ramai terhadapnya mula berubah
Lebih-lebih lagi kesalahan itu berlaku tidak lama sebelum dia menjadi popular. Ramai mula melihat salurannya sebagai sesuatu yang berbahaya kerana berpotensi digunakan untuk menarik mangsa lain. Jadi persoalannya, bagaimana Don menjawab semua ini? Jawapannya, tiada. Tiada sebarang penjelasan dari Don. I have any tattoos? Well, I do, and I'm going to show them to you. Hopefully they'll come out. On my left arm, I have the devil. Beberapa hari selepas pendedahan itu pula, Don memuat naik satu video. Dia mengatakan kesihatannya semakin merosot dan mungkin akan menutup saluran YouTube-nya tidak lama lagi. Ramai melihat ini sebagai satu taktik untuk dia menghilang tanpa perlu memberi penjelasan kepada penontonnya. Don masih memuat naik video untuk beberapa bulan seterusnya sehinggalah November 2020. Selepas itu, dia hilang dari YouTube buat selama-lamanya. Pada 21 Disember 2020, hanya sebulan selepas dia menghilang, Donzel Edward Owens Jr. atau Plasma Mastodon meninggal dunia pada usia 73 tahun. Punca kematiannya dinyatakan sebagai penyakit berpanjangan. Kisah ini sukar untuk digambarkan. Ia gelap dan pada masa yang sama, ia menyedihkan. Di satu sisi, seorang lelaki tua yang kelihatan tidak berbahaya mampu memperdaya begitu ramai orang. Di sisi lain, hari-hari terakhir hidupnya dipenuhi dengan kejatuhan, menyaksikan saluran YouTube-nya runtuh dan masa lalunya terus menghantuinya.